Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Pada malam ini, kisah Kumantung akan disambung lagi oleh Brother Fai. Dan kali ini, Kumantung membawa ke episod yang ke-11. Dalam keadaan gelap dan hujan ribut, angin bertiup amat kencang sampai hampir meranapkan batang kelapa. Catri berjalan dengan amat kepayahan sekali dan teraba-raba dalam kegelapan dan keriuhan angin badai. Dia melihat kiri dan kanan. Dia berjalan merangkak tanpa arah dan cuba memerhati kalau-kalau ada yang melihat dia dalam keadaan terperangkap. Ketika dia merangkak dalam keadaan begitu payah, kakinya ditangkap oleh tangan yang keluar dari tanah. Catri menjerit ketakutan. Dengan sedaya upaya yang dia ada, dia bergelut dan bertarung untuk lepas dari cengkaman tangan tersebut. Tetapi tangan itu amat kuat menggenggam kaki kanannya. Kemudian keluar rangka manusia dari tanah dan terkejutlah dia. Seperti laba-laba besar, Tame merangkak menuju kepada dia. Catri berhempas pulas untuk cuba bebas dari makhluk seperti laba-laba, tetapi bermuka Tame. Dan akhirnya kekuatan dia segera muncul secara tiba-tiba. Dengan sekuat tenaga, dia menandang tangan itu dan melompat berlari ke arah sungai yang sedang banjir besar, dan terdapat perahu di situ yang tertambat dan terombang-ambing kerana tiupan angin dan keadaan sungai yang bergelora deras. Catri dengan segera menaiki perahu itu dan melepaskan tali yang menambat pada perahu dengan sepantas kilat. Dia mengambil pendayung dan mengayuh dengan sekuat tenaganya. Makhluk itu mahu menerkam dia, tetapi sampan Catri telah berjaya menjauhi daratan. Dalam kekelaman malam, lembaga makhluk itu hilang dalam kesamaran ribut. Perahu itu bergoncang dengan kuat. Angin bergelora meniup dengan ganas. Dalam keadaan demikian, tidak tahu di manakah dia berada.
oleh kerana ribut kuat, sampan itu terpusing dan terbalik. Dalam keadaan terkapai-kapai, Chatri cuba berenang naik ke permukaan air. Di dalam air, dia melihat dengan jelas buaya gergasi berkepala tami yang bodoh datang. Buaya itu secepat kilat cuba menerkam Chatri, namun tangan kanan Chatri ditangkap oleh sesuatu. Tangan itu menangkap dan menolongnya untuk menaiki sebuah perahu lain. Dia melihat dengan jelas ayahnya Altishupuruk dan ibunya yang amat dirindui, Sushimin Tapakari. Orang tuanya bergelut mendayung perahu itu dengan kuat, dan Chatri yang kepenatan melihat wajah ibunya yang amat dia cintai. Dia ada menyimpan gambar ibunya yang Mak Cik Pang simpan, dan ibunya mengalirkan air mata melihat Chatri dengan senyuman manis dan berlinang air mata. Perahu mereka dihentam oleh makhluk buaya gergasi tadi. Makhluk itu benar-benar marah kerana Chatri melarikan diri daripadanya. Tetapi orang tua Chatri tidak berputus asa. Mereka menerbalikkan semula perahu itu, menariknya dan mendayung semula dengan kuat. Sekuat mana pun buaya itu berenang untuk menempuh mereka, kedua orang tua Chatri amat gagah mendayung dengan begitu kuat agar Chatri terelak daripada menjadi mangsa makhluk buaya yang ganas itu. Nun jauh di sana, kelihatan lembaga kuning bersinar emas menuju ke arah Chatri dan ibu bapanya. Lembaga emas itu berjalan di permukaan air tanpa tenggelam, dan tidak ada badai membasahi dan menyentuh dia. Makhluk buaya gergasi berkepala itu melompat ke udara dan cuba menerkam perahu yang didayungi oleh orang tua Chatri. Bila saat ia hampir membaham mereka, tiba-tiba Tok Sami itu mengangkat tangannya dan cuma melibas dari jauh ke arah kanan. Serentak itu, makhluk itu seperti ditampar dan terbuang ke arah kanan dan tidak berjaya membaham perahu Chatri. Begitu payah sekali, dan ribut angin badai serta banjir berhenti seketika. Chatri melihat kedua orang tua yang amat dia sayangi duduk menyembah seseorang di hadapan dia. Orang itu bersuara, "Kembalilah kalian." Dan orang tua Chatri, Tuan Altishupuruk dan ibu kandungnya Sushimin Tapakari lenyap seketika itu juga. Chatri mengangkat kepalanya dan memandang lelaki berjubah Sami di hadapannya, dan begitu terkejut sekali. Itu adalah Tok Guru Long Sri Samanyuka. Tok Guru memerhati dia dengan pandangan tajam, dan Tok Guru berpesan, "Jika engkau mahu melihat itu manusia atau hantu, pandanglah ke bawah kangkang kaki. Anda akan melihat citra manusia dengan makhluk abadi. Bangunlah Chatri, ada tugasan kita perlu selesaikan." Chatri Altishupuruk bangun dari koma di hospital daerah. Saat dia bangun, Mak Cik Pang sedang tidur di sisinya. Maklumat Chatri diketahui apabila
cap jari oleh polis berjaya mengasan mangsa kemalangan jalan raya. Chatri sadar dan bangun dari tidurnya. Dia mencari Tami, bakal istrinya. Tami, Chatri, kau sudah bangun, nak? Mak Cik Pang tersedar dan segera membaringkan semula Chatri. Dia bangkit dan menuju membancuh segelas susu kepada Chatri. Mak, di mana saya ni? Sejak dari kecil, Chatri memang sudah memanggil Mak Cik Pang sebagai ibunya. Kerana banyak masa Mak Cik Pang lah yang membesarkan dia dibandingkan ibu tirinya, Visaya Karangi. Lebih banyak masa diluangkan bersama Mak Cik Pang dan kebiasaan itu menyebabkan mereka tiga beradik memanggil pengasuh tua itu seperti emak mereka sendiri. Dan Puan Visaya Karangi tidak marah kerana dia juga amat menyayangi Pang. Susu yang dibuat Mak Cik Pang disuapkan perlahan-lahan ke mulut Chatri. Dan tentunya Chatri merasa begitu lapar kerana dia sudah koma agak lama. Tidak lama kemudian, masuklah nurse dan doktor. Mereka memeriksa Chatri dengan tekun dan meminta Mak Cik Pang memberikan dia suapan bubur tawar untuk mengembalikan tenaga yang ada di dalam badan Chatri. Berita sedar dari koma itu membuatkan pihak hospital heboh keesokan hari. Dan tidak lama kemudian, masuklah wartawan. Namun dihalang oleh pengawal hospital dan pengawal peribadi keluarga Altisupuruk. Kisah penemuan Chatri dan bangunnya Chatri dari sadar telah mengejutkan seluruh media. Chatri telah bangun dan menunjukkan respon yang amat baik dengan perubatan hospital. Chatri juga bertanya, di manakah Tami berada? Namun, tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan Tami tersebut. Kali terakhir, dia pasti yang Tami juga cedera parah dan bersama dengan dia terlibat dalam kemalangan tersebut. Satu hari, Chatri dan Mak Cik Pang sedang berbual-bual apabila tiba-tiba datanglah tetamu yang tidak dijangka. Si Ratu masuk bersama seorang gadis cantik yang amat Chatri rindui. Gadis itu adalah Tami. Tami sebenarnya amat mencintai Chatri. Dia dengan begitu gembira memeluk Chatri di atas katilnya dan mereka berdua menangis terisak-isak. Tetapi Chatri hairan, kemanakah Tami berada selama ini? Sebab Chatri amat yakin yang Tami juga terbabit ketika mereka kemalangan teruk jalan raya tempoh hari. Dari pagi sampailah ke petang, mereka berbual-bual tentang masa lalu. Dan si Ratuk ada bertanya, bilakah mereka akan berkahwin? Kerana si Ratuk mahu perkahwinan itu kalau boleh disegerakan. Sudah tentu Mak Cik Pang menyampuk dan mengatakan tempoh masa itu hanyalah boleh dibincangkan pada masa yang sesuai. Kerana Chatri masih belum kuat sepenuhnya dan Chatri memerlukan keadaan kesihatannya kembali seperti dahulu sebelum boleh bercakap hal-hal yang besar. Si Ratuk seperti tidak selesa dengan jawapan yang Mak Cik Pang berikan kerana si Ratuk adalah bakal bapa mertua dan Mak Cik Pang itu cuma seorang pengasuh rasmi keluarga Altisupuruk sejak turun-temurun. Si Ratuk dengan sinis
menyindir Makcik Pang yang bermulut celupar itu dan meminta dia jangan menyampuk urusan keluarganya. Maka terdiamlah Makcik Pang kerana tidak menyangka yang si ratu itu amat sombong dan bermulut besar. Dia tidak mampu meneruskan kata-kata lagi. Setibanya di rumah, si ratu segera berbincang dengan Tami yang dia mahu mereka segera berkahwin. Dan Tami meminta ayahnya jangan dulu memaksa-maksa Chatri. Dia tidak mahu Chatri stres dan tertekan kerana meminta-minta dia menyegerakan perkahwinan mereka. Lagi pula Chatri belum kuat sepenuhnya. Alkisah kembali kepada Puan Besar Visaya Karangi. Puan Besar ini sering diganggu oleh kumantong biru yang dikirimkan oleh si ratu itu. Sampai pada satu saat dia dibantu. Satu malam, seperti biasa, kumantong biru itu akan masuk menyelinap ke bilik Puan Visaya Karangi yang sakit. Makhluk kecil itu memang sudah ditanam perasaan benci dan kemarahan yang membuak kepada keluarga Altis Syupuruk. Oleh itu, kumantong itu bekerja dengan cekap mengganggu satu persatu ahli keluarga Altis Syupuruk. Puan Visaya Karangi keluar rumah malam itu tanpa pengetahuan sesiapa pun. Dia sudah tidak merasa tenteram berada di banglo mewah milik mereka. Bagi dia, rumah itu seperti sebuah perapian yang menyala dan setiap detik memanggang tubuh badannya. Makhluk kumantong itu akan datang dalam masa-masa tertentu untuk mengusik dan mengganggu Puan Visaya. Dan setiap kali dia datang mengganggu, Puan Visaya akan meracau-racau keseorangan. Makcik Pang akan segera memanggil pengawal untuk memegang Puan Visaya yang berteriak meminta pertolongan, namun sukar difahami oleh semua orang. Maka Makcik Pang akan menyuntik ubat bius tidur dan kemudian itu Visaya akan tertidur kesan ubat tidur tersebut. Dengan keadaan ketakutan, Visaya Karangi berlari dan acap kali terjatuh di atas jalan. Tidak ada pengawal rumah yang menyadari dia pergi. Dia berlari dan terus berlari menuju ke arah jambatan dan menyeberangi jambatan itu ke sebelah. Setelah dia tiba di penghujung jalan, tiba-tiba dia mendengar suara aneh seperti bayi merengek-rengek, tetapi suaranya garang dan buas. Cuaca malam itu baik dan kumantong biru itu menjelma sejauh 7 tapak kaki di hadapan Puan Visaya yang berkaki ayam. Dengan lagak bodoh, Puan Visaya menangis ketakutan dan berlutut meminta belas kasihan kepada kumantong biru itu. Jangan ganggu aku. Tolong. Jangan ganggu. Di tangan makhluk itu, dia memegang pisau pemotong daging yang besar dan berlumuran darah. Dia memerhati Puan Visaya dengan matanya yang bulat hitam, dengan senyuman yang menyeramkan dan menampakkan gigi ikan hiu dia.
Makhluk kumantong biru itu melompat dari arah dapan dan cuba menikam Puan dari udara. Belum sempat dia berbuat demikian, tiba-tiba dia dilibas dengan kain kuning dan Tok Guru Long Sri Samanyuka berdiri di sebelah Puan Visaya yang bersujud menangis ketakutan, memohon dibelas kasihkan. Kumantong itu jatuh dan mengerang kesakitan. Pipinya koyak dan dia mengelupur kesakitan. Dia bangun dan cuba menyerang Sami tua tersebut dengan pisau pemotong daging. Tok Guru Long Sri Samanyuka bersila dan membaca chanting Buddha Kitab Sutra. Dan api tiba-tiba menyambar kumantong itu secara gaib. Setiap kali saat dia cuba menabrak Sami tua itu dengan pisau, akan ada api seperti tangan sotong menabrak dia, dan akhirnya kumantong itu menjerit-jerit kesakitan yang amat luar biasa sebelum dia mendengar suara. Kembalilah. Dan kumantong itu lenyap secara gaib. Tok Guru Long Sri Samanyuka berdiri membantu Puan Visaya berdiri. Rambut Puan Visaya kembang tidak terurus dan pakaian dia kotor. Dia berkaki ayam dan Sami Samanyuka mengarahkan dua anak muridnya memimpin Puan Visaya Karangi. Tok Guru, perlukah kita hantar dia balik? Tidak payah, kita akan bawa dia tinggal di wat kita. Makhluk itu akan terus-menerus menyiksa dan merusakkan dia. Saya tidak mahu Puan ini siksa kerana karmanya. Saya akan bantu dan bimbing dia sampai sembuh dan meminta ampun atas dosa-dosa lalu dia. Mereka berempat berjalan pergi, dan alangkah damainya hatinya Puan Visaya Karangi, kerana buat pertama kali dia merasa begitu tenang sekali bersama-sama dengan 3 orang Sami tadi. Kumantong itu kembali kepada si Ratok. Seperti suara anjing yang menjerit kesakitan, dia meraung-raung di hadapan pintu rumah mereka. Si Ratok bangun dan keluar rumah. Dia melihat kumantong biru cucunya seperti tidak berdaya. Badannya seperti terkena api panas dan pipinya koyak panjang mengalir darah hitam, dan kumantong itu menutup matanya sebaik diangkat oleh Tok Guru si Ratok Kapri. Kita akan bersambung ke Kumantong 12 pada masa akan datang. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace now.